Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, insyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan satu isu uh, di dalam menguruskan ataupun mentadbir dalam pelaksanaan pentaksiran, terutamanya pentaksiran di sekolah. Pentaksiran, kaedah pentaksiran. Dan isu yang kita akan bincangkan adalah quality dan credibility. Sebelum itu, uh, saya perkenalkan diri, nama saya Azmil Shah bin Muhammad Shah, dan ini adalah pembentangan bagi subjek pentaksiran dalam pendidikan Islam Sekolah Rendah PIMK 2082. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, ini adalah apa yang saya akan bentangkan mengikut susunan table of content ataupun senarai kandungan yang akan dibincangkanlah di dalam pembentangan ini. Pertama kita ada pendahuluan, kemudian definisi, kemudian isu pembincangan dan akhir sekali penyelesaian. Itu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan isu ini. Okey, tanpa membuang masa, sebagai pendahuluan. Sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem pendidikan dunia yang berbentuk global dan semakin mencabar. Sistem pentaksiran alternatif merupakan sistem pentaksiran yang baru yang dilaksanakan di dalam sistem pendidikan Malaysia. Ianya merupakan proses pentaksiran yang dilakukan secara menyeluruh semasa proses pengajaran dan pembelajaran, yakni PDP. Pentaksiran alternatif termasuklah pentaksiran berasaskan solar, yakni PBS, dan juga pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD, yang dilaksanakan secara berterusan, adil, telus, mengikut standard untuk menilai kemampuan dan pencapaian sebenar murid. Terdapat pelbagai isu yang timbul dalam pentadbiran pentaksiran, antaranya ialah isu kualiti dan kredibiliti guru dalam pelaksanaannya. Jadi, dalam pembentangan ini, isu yang difokuskan adalah apa itu kualiti dan juga kredibiliti guru sepanjang melaksanakan pentaksiran, pengurusan pentaksiran di sekolah. Okey. Pertama sekali, kita pergi kepada apa itu maksud kualiti ataupun definisinya, kualiti dan kredibiliti. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mendefinisikan sebagai kualiti itu sebagai darjah kecemerlangan, biasanya yang tinggi, mutu, nilai, taraf dan juga standard. Dan credibility bermaksud sifat boleh dipercayai atau diyakini, ataupun keboleh percayaan. Maknanya credibility, quality adalah satu tingkat ataupun satu taraf yang perlu dicapai, quality. Dan credibility adalah satu keboleh percayaan, sifat keboleh percayaan kepada seseorang dalam melaksanakan tugasan ataupun tanggungjawab beliau. Sebagai seorang guru, kredibilitinya adalah apa dia. Jadi seterusnya, kita pergi kepada definisi menyeluruh yang kita boleh simpulkan untuk kedua-dua definisi yang telah disebutkan itu, iaitu quality dan credibility. Iaitu suatu pernyataan yang didokumentasikan secara rasmi untuk menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan demi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Jadi, kualiti dan kredibiliti guru ni adalah sebenarnya di bawah tanggungjawab pengurusan latihan perguruan lah. Jadi latihan perguruan ni bertanggungjawab untuk menyediakan guru-guru yang berkompetensi dan berkredibiliti dan juga mempunyai kualiti yang sangat perlulah, yang penting, yang baik untuk
melaksanakan tugasan sebagai guru. Antaranya adalah pentaksiran sekarang. Jadi guru yang profesional perlu dihasilkan oleh pihak latihan perguruan, sebagai contoh Institut Perguruan IPG di seluruh Malaysia. Jadi isu yang kita hendak bincangkan pada kali ini adalah isu kualiti guru, yakni yang pertama, guru kurang mahir dalam pentaksiran. Pertama sekali kita kena faham apa itu maksud pentaksiran. Pentaksiran adalah komponen penting dalam pendidikan kerana ia memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru. Hasil pentaksiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, pentaksiran ni adalah satu elemen yang sangat penting sekarang ni, pada waktu sekarang ni, di mana guru tidak lagi mengutamakan, tidak lagi berlandaskan ujian semata-mata. Semata-mata kita melaksanakan dulu berlandaskan peperiksaan. Tetapi sekarang bermacam-macam kaedah yang boleh dijalankan oleh seorang guru untuk mentaksir ataupun memberi markah TP ataupun tahap penguasaan kepada setiap murid walaupun tidak menggunakan sistem peperiksaan. Jadi ini adalah satu kemahiran yang perlu dipunyai oleh setiap guru untuk mentaksir tahap penguasaan murid. Jadi punca kenapa guru kurang mahir dalam pentaksiran, isunya adalah yang pertama, faktor dalaman, iaitu minat dan motivasi. Ini kita boleh kaitkan dengan sifat individu guru terbabit, di mana terdapat dalam kalangan guru tidak dinafikan mempunyai minat dan motivasi yang agak rendah. Mungkin kerana terlampau jemu ataupun sudah terbiasa dengan sistem lama, di mana murid-murid dibiasakan dengan sistem peperiksaan, dan ini menyebabkan apabila beralih kepada sistem baru, yakni pentaksiran dalam pendidikan ni, yang banyak kita hasilkan adalah pentaksiran bilik darjah, yakni PBD. Jadi guru-guru, terutama guru senior, kurang berminat untuk menjalankan pentaksiran jenis ini. Kemudian, yang kedua, terdapat juga guru luar bidang yang terpaksa mengajar subjek bidang lain. Ini adalah masalah yang disebabkan adalah kurangnya guru mata pelajaran terbabit dalam satu-satu sekolah. Sebagai contoh, terdapat guru yang mengajar subjek sains. Sebagai contoh, terpaksa mengajar murid dalam mata pelajaran muzik ataupun pendidikan kesihatan. Walaupun kedua-dua subjek ini bukanlah subjek teras dalam pendidikan di sekolah, tetapi ia juga memerlukan kepada kemahiran yang sepatutnya lah bagi mengenalikan pentaksiran. Jadi bila guru yang di luar bidang mereka ini terpaksa mengambil tugas mengajar subjek-subjek lain, ini akan menyebabkan proses menjalankan pentaksiran ini menjadi sukar dan guru tidak dapat melaksanakannya dengan baik kerana kurangnya mahir ataupun kurangnya info maklumat dalam pelajaran tersebut. Kemudian yang seterusnya adalah yang ketiga, kita pergi kepada bebanan kerja selain mengajar yang perlu guru hadapi. Sebagai yang kita maklum, tugas sebagai guru sekarang ni di sekolah bukan sahaja sebagai seorang pendidik untuk mengajar, tetapi juga perlu menjalankan tugas-tugas lain seperti tugas-tugas perkeranian dan juga tugas-tugas mengurus murid untuk kelangsungan sekolah tersebutlah. Tetapi alhamdulillah dengan adanya pelantikan Menteri Pendidikan yang baru telah diumumkan baru-baru ini bahawa
tugas-tugas guru ni perlu diselidik kembali, dikurangkan aktiviti-aktiviti pertandingan-pertandingan yang tidak memberi impak besar kepada pembangunan ataupun keberhasilan murid ya. Jadi walaupun begitu masih terdapat bebanan kerja selain mengajar yang guru perlu jalankan untuk melancarkan urusan pentadbiran di sekolah. Kemudian yang terakhir bagi isu guru kurang mahir dalam pentadbiran adalah pemilihan dan kelayakan permohonan untuk masuk dalam profesyen perguruan tidak diperhalusi oleh kerajaan dan institusi pengajian. Jadi seperti yang kita maklum, pengambilan secara besar-besaran oleh pihak kerajaan telah dijalankan baru-baru ini oleh kerana kurangnya guru di sekolah-sekolah kebangsaan sekarang. Jadi ini ekoran daripada ramainya guru yang telah bersara awal ataupun berhenti kerana mungkin telah jemu ataupun stres dengan kerjaya sebagai seorang guru yang menyebabkan akhirnya lambakan kekosongan jawatan guru di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan disebabkan oleh itu, kerajaan terpaksa mengambil dan membuka peluang-peluang profesyen keguruan kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai ikhtisas dalam pendidikan. Namun begitu, tidak dinafikan ada juga terdapat guru-guru ini yang sangat bagus dalam bidang pendidikan yang perlu diberi peluang untuk menjadi guru. Dan kerajaan tidak lepas tangan, bukan mereka melantik mahasiswa-mahasiswa tersebut tanpa memberi pendidikan ataupun ikhtisas kepada mereka, dan hasilnya mereka telah menjalankan satu sistem ataupun satu projek program diploma untuk pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa lepasan universiti ijazah yang tidak mempunyai ikhtisas untuk mengambil diploma pendidikan di IPG seluruh Malaysia bagi melayakkan mereka menjadi guru yang profesional yang berkelayakan dalam bidang pendidikan. Jadi seterusnya adalah isu yang kedua, isu kualiti guru juga adalah guru kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Jadi ini adalah satu isu yang mungkin agak merisaukan kualiti guru, di mana terdapat juga guru-guru yang tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaan teknologi. Sedangkan teknologi pada hari ini merupakan satu aspek yang sangat penting, penggunaan yang perlu digunakan secara menyeluruh di setiap institusi, tetapi terdapat guru-guru yang masih belum mahir menggunakan teknologi. Jadi apa punca berlakunya isu guru kurang mahir dalam penggunaan teknologi? Yang pertama, kita tengok guru tu tidak mempunyai minat untuk belajar berkaitan teknologi semasa. Jadi terdapat, bagi saya ini adalah bukan sahaja guru-guru senior yang telah terikat dengan sistem lama, tetapi juga guru-guru baru yang berpendapat bahawa teknologi adalah menyusahkan. Jadi bila ada tanggapan begini, minat yang kurang untuk belajar berkaitan teknologi semasa, jadi isu pentaksiran ni akan berlakulah. Okay. Akan menyusahkan pelbagai pihak, terutamanya murid dan pentadbir. Jadi minat yang kurang ni akan menyebabkan masalah, isu yang dibangkitkan. Kemudian adalah masih ramai guru tidak menggunakan kemudahan teknologi dalam pembelajaran dan pentadsiran. Jadi seperti yang disebutkan awal tadi, ada lagi guru, kebanyakan guru masih menggunakan teknik tradisional dalam mengajar dan mentaksir murid-murid. Ini bermakna guru-guru masih menggunakan contohnya seperti whiteboard
papan hitam untuk menjalankan sesi PDP mereka. Tidak salah menggunakan tradisional, tetapi murid-murid pada hari ini memerlukan untuk guru-gurunya lebih kreatif dan inovatif dalam mendidik agar murid-murid tidak menjadi terlampau bosan dengan sistem lama. Kemudian, ini dari segi fasiliti, iaitu kurang kelengkapan teknologi dan penggunaan ICT di sekolah. Seperti sedia maklum, pihak sekolah dan juga kementerian ini berkaitan isu dana. Teknologi ni kebiasaannya memerlukan dana yang tinggi. Jadi, sekolah-sekolah, kebanyakan sekolah di kawasan luar bandar ataupun pinggir bandar, kebanyakannya tidak mampu dan tidak mempunyai dana yang cukup untuk menggunakan teknologi dan penggunaan ICT. Ini kerana tidak sampai ataupun terlampau mahal jika kita hendak terapkan ataupun menyediakan kesemua teknologi dan penggunaan ICT di sekolah seluruh Malaysia. Tapi ianya harus dijalankan sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat agar agar satu Malaysia nanti kelak nanti akan mendapat kemudahan yang diperlukan ini. Kemudian adalah capaian internet yang tidak bagus. Begitu juga dengan capaian internet ini. Internet adalah satu keperluan yang sangat penting pada hari ini untuk menjalankan semua aktiviti. Daripada bangun pagi, tidur, sehingga kita nak kembali tidur, kita memerlukan capaian internet. Capaian internet, teknologi ni. Jadi, terdapat kawasan-kawasan sekolah yang tidak mempunyai capaian internet yang bagus, yang akan menyebabkan isu ini timbul. Dan akhir sekali adalah kekurangan tenaga guru yang mahir dalam bidang teknologi. Seperti yang kita sedia maklum, teknologi ini memerlukan ilmu yang sangat tinggi dan perlukan kemahiran yang penuh bagi menjalankan ataupun menggunakan gadget-gadget ataupun kemudahan-kemudahan internet, kemudahan peranti. Jika kita menggunakan tanpa ilmu, ia akan mengakibatkan mungkin kerosakan dan juga ketidakfungsian sesuatu peranti itu. Guru bertindak tidak telus dalam pemberian tahap kuasa ataupun TP kepada murid-murid, kerana mereka mahu menjadikan tugas mereka mudah dan tidak perlu disoal oleh pentadbir. Okey, kita beralih kepada cara penyelesaian. Okey, cara penyelesaian terhadap isu-isu yang telah kita bangkitkan tadi. Yang pertama adalah macam mana kita nak menyelesaikan isu kualiti guru kurang mahir dalam pentaksiran. Yang pertama, pihak sekolah boleh menghantar atau mengadakan kursus-kursus yang boleh guru ikuti bagi meningkatkan kualiti guru, terutama dalam bidang pentaksiran dan pedagogi. Jadi perlu penting kepada pihak sekolah untuk mengadakan kursus yang boleh diikuti bagi semua guru yang terdapat di sekolah tersebut bagi meningkatkan kualiti mereka, terutamanya dalam bidang dalam pentaksiran ini dan juga pedagogi, iaitu kemahiran untuk mempelbagaikan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Dan yang kedua adalah bagi meningkatkan ataupun mengatasi kualiti guru kurang mahir, pemilihan dan kelayakan permohonan untuk masuk dalam profesyen keguruan perlu diperhalusi dan dibuka atas dasar keperluan. Seperti yang kita ketahui, kerana kekosongan jawatan guru yang terlampau banyak, jadi kerajaan terpaksa mengadakan satu sesi pengambilan yang secara besar-besaran dan untuk mengelakkan isu kekurangan guru. Namun begitu, setiap
proses ini perlu dijalankan secara telus dan diperhalusi agar dapat menghasilkan ataupun memilih guru-guru yang berkualiti dalam setiap bidang. Seterusnya adalah cara menyelesaikan isu kualiti guru kurang mahir dalam bidang teknologi. Adalah yang pertama, kita perlulah menambah baik rangkaian dan capaian internet di kawasan sekolah untuk kegunaan guru. Jadi ini adalah tugas ataupun tanggungjawab kementerian mungkin dan pentadbir bagi menambah rangkaian ataupun capaian internet di kawasan sekolah bagi memaksimumkan penggunaan peranti ataupun teknologi di sekolah dan untuk kegunaan kemudahan guru juga. Dan yang kedua adalah bagaimana kita hendak mengatasi cara guru kurang mahir dalam teknologi adalah guru muda perlu membantu guru senior dalam memantapkan penggunaan teknologi sekolah. Jadi seperti kita tahu, guru-guru senior kebanyakannya sudah terbiasa dengan cara tradisional, mungkin 20 tahun lepas mereka masih menggunakan teknik yang sama, jadi kurang dalam penggunaan teknologi mungkin kerana kegusaran ataupun kekurangan maklumat berkaitan penggunaan teknologi. Jadi guru-guru muda yang kita telah hasilkan pada pagi hari ini mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membimbing ataupun berkongsi pengalaman untuk memantapkan penggunaan teknologi. Seterusnya adalah isu kredibiliti guru, yakni kebolehpercayaan terhadap guru-guru di sekolah. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan isu yang isu berkaitan kredibiliti ini? Yang pertama adalah guru sendiri perlu menyediakan diri dengan ilmu secukupnya bagi mengurus dan menjalankan urusan pentaksiran dengan berkesan. Jadi ilmu sangat penting untuk bukan sahaja murid tapi guru juga perlu mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu yang cukup bagi menjalankan urusan pentaksiran, kerana setiap benda, setiap perkara perlukan ilmu, dan apabila kita tidak mempunyai ilmu dalam sesuatu benda itu, dia akan menyebabkan kita tidak mampu untuk menjalankannya dengan baik. Dan yang kedua, guru perlu peka dengan perubahan yang berlaku terhadap penguasaan murid agar sebarang peningkatan dalam penguasaan dapat direkod dan ditambah baik. Jadi untuk pentaksiran, terutamanya pentaksiran dalam bilik darjah, guru perlu sentiasa peka dan cakna dengan perubahan perlakuan murid, kerana pentaksiran ini adalah satu pentaksiran yang dijalankan secara berterusan. Jadi apabila guru peka ataupun cakna dengan perubahan yang berlaku, jadi guru dapat menjalankan proses pentaksiran dengan sempurna dan nampak peningkatan dari segi pencapaian murid tersebut. Seterusnya adalah guru perlu diberikan pendedahan secara berkala tentang kaedah berkesan dalam melaksanakan pentaksiran. Juga kita perlu guru pendedahan secara berkala, maksudnya mungkin dijalankan 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali kepada guru-guru agar mereka tidak lupa ataupun menambahkan lagi ingatan mereka ataupun kemahiran mereka terhadap apa itu pentaksiran dan cara-cara melaksanakannya dengan betul. Dan yang terakhir, bagi menyelesaikan isu kredibiliti guru, perlulah ditanamkan sikap adil dan telus dalam diri setiap guru agar dapat menilai dan memberikan TP yang sepatutnya kepada murid dan secara profesional. Ini adalah dari segi individu. Sepatutnya setiap guru perlu menanamkan ataupun mempunyai sikap adil dan telus, bukan semata-mata hendak mengelak memberi jawapan kepada pihak pentadbir, tetapi untuk memberikan keadilan kepada setiap murid yang diberikan pentaksiran tersebut, dan murid akan dapat hak mereka secara adil dan guru mendapat kembali title ataupun gelaran profesional dan kebolehpercayaan seorang guru. Jadi sebagai kesimpulan dari pembentangan ini, isu kualiti dan kredibiliti guru dalam uruskan pentaksiran memerlukan kepada perubahan drastik. Ini kerana ia dapat memberi kepuasan kepada semua pihak, baik dari sisi pentadbir akademik,
guru, murid dan juga kepada ibu bapa. Segala usaha yang telah dicadangkan perlu dilaksanakan agar isu ini tidak berulang dan mengekalkan nama baik profesion keguruan. Jadi, kesimpulannya ini adalah isu yang perlu kita lihat dan teliti dan perlu ditambah baik dari masa ke masa bagi menghasilkan dan mengekalkan nama baik profesion keguruan. Sekian saja pembincangan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.